Okey, seperti yang kita janjikan minggu lepas, tadi pun kita dah berjanji kita akan belajar Al-Quran untuk segmen ni, Cinta Al-Quran dengan teknik Al-Baghdadi. Dan bersama kita hari ini Ustaz Abdul Rashid Abdul Ghani. Ini dia mentor Al-Baghdadi. Dan seorang lagi Ustaz Syarul Nizam Talib, pengarah Al-Baghdadi Pusat Latihan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih masih lagi setia dan bersemangat nak bersama-sama dengan kami di Assalamualaikum dan juga penonton. Assalamualaikum. Jadi topik minggu ini apa kita nak ceritakan? Silakan Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Huda, terima kasih pada Iman. Terima kasih juga pada Ustaz Abdullah yang sudi bersama kami pada pagi ini. Dan juga kepada semua penonton-penonton di rumah yang sudi lagi menunggu-nunggu kedatangan kami. Kami dapat feedback sangat-sangat baik daripada masyarakat penonton semua. Baik, pada hari ini sebenarnya kita nak sambung pelajaran yang kita buat pada minggu lepas. Kalau kita tengok mungkin dalam penonton yang baru lihat pada pagi ini, mungkin yang baru tengok Al-Baghdadi itu apa dia kan. Teknik Al-Baghdadi sebenarnya satu proses pembelajaran yang terkini yang kita ubah suai untuk menarik masyarakat belajar Al-Quran dengan lebih seronok. Lebih seronok lagi kan. Bila seronok dia cepatlah. Dan alhamdulillah pendekatan yang kita buat hari ini sambutan sangat-sangat baik. Masyarakat cuba mencari dan sudah jumpa satu teknik, dan kita punya kelas sekarang pun sudah mula didatangi. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini sebenarnya kita nak sambung lagi. Kalau kita tengok dalam kita punya hari ini kita bawa whiteboard dan kita bawa buku ya. Kalau kita tengok Al-Quran ini, pedagogi dia lah, pedagogi sains Al-Quran. Kita cuba kaji sedikit. Al-Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk. 30. Al-Quran ada 30 juzuk. Ada berapa surah? Ada 114 surah dalam Al-Quran. Ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada 29 huruf, adik bata sampai ya. Ini semua orang maklum. 29 huruf. Dalam alif sampai ya ini, alif tidak boleh menerima tanda baris. Ini sains. Kaedah Resam Osmani, alif tidak boleh menerima tanda baris. Maknanya 29 tolak 1 jadi 28. Baik. Satu huruf mengeluarkan berapa bunyi? Yang ni kita cuba kaji. Satu huruf mengeluarkan 12 bunyi Ustaz ya? Ya, betul. 12 bunyi. Bunyi sa, si, su, berapa? 3. Itu bacaan pendek. San, sin, sun, 3. 6. Kan? Lepas tu dia ada mat. Sa, si, su, 9. Bacaan panjang. Lepas itu sau, sai, dilin kan? Lepas tu matikan lagi. As, 12 bunyi. Ada 12 bunyi. Maknanya satu Quran itu huruf hijaiyah tu satu huruf mengeluarkan 12 bunyi. 12 bunyi, 28 kali 12 bunyi berapa? Jawapannya 336 bunyi. Dalam Al-Quran ada 336 bunyi sahaja. Quran yang tebal tu ada 336 bunyi sahaja. Setahun ada berapa hari? 365 hari. Okey, tolak ni. Kita dapat 29 hari rehat. Okey, macam ni. Kalau kita ajar satu hari pada anak murid kita satu bunyi sahaja. Hari ni anak murid kita ajar bunyi sa saja. Semua akan sebut sa sampai muntah pada tu sa kan. Mana sa saja. Kita memerlukan bunyi 336 hari sahaja. Persoalannya sekarang, hari ni budak belajar berapa bunyi satu hari? Banyak. Kenapa sampai berbulan-bulan lagi tak dapat lagi Quran? Ini sains. Ini pedagoginya. Kita cuba kaji. Mungkin salah satu faktor metodologi. Teknik, kaedah itu. Kita cuba cari jalan untuk selesaikan masalah ini. Kita bawa satu teknik, bawa satu metod, iaitu teknik Al-Baghdadi yang mungkin boleh membantu, dan alhamdulillah sekarang testimoni kita sangat-sangat hebat. Kita buat dulu kursus asas untuk belajar asas budak orang dewasa 3 bulan. Sekarang kita ada permintaan sebulan saja. Dan alhamdulillah. Ya, dikompreskan.
Dan sambutan sangat baik selepas kita masuk dalam TV Hijrah. Dan baru-baru ni pun orang yang beli buku, yang belajar di rumah pun tak puas. Ustaz, sekejap sangat, kata dia kan. Jadi tuan-tuan kena sama-sama cari kat mana kelas-kelas yang kita ada di seluruh Malaysia kita, insya-Allah. Baik Ustaz, saya pasti ramai yang dah menunggu-nunggu kat rumah Ustaz. Hari ini pembelajaran kita apa Ustaz? Okey, baik. Okey, sebenarnya hari ini kita nak tumpu kepada kalau kita tengok muka surat kita ada 14 huruf awal. Kalau daripada muka sajadah yang kita belajar pada minggu lepas kita belajar sajadah. Pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama. Sajadah, lepas sajadah mahara. Okey. Lepas mahara wakala. Penonton di rumah mungkin boleh buka buku yang ada di rumah. Lepas wakala nabata. Lepas nabata ayah. Ayah pelajaran 5. Yes. Okey. Daripada sajadah sampai kepada ayah ini adalah kumpulan huruf-huruf yang mudah kita sebut. Sebab kita ajam. Kita bukan orang Arab. Jadi budak-budak pun mudah sebut dengan 14 huruf awal ini. Selepas 40 huruf awal, akhir nanti baru kita akan masuk huruf-huruf yang lebih detail. Jadi saya memilih untuk buka muka surat ayah ini. Ayah, okey. Sebab intonasi dia pendekatan benda yang sama. Benda yang sama, kita menggunakan pembelajaran struktur, analisis dan sintesis. Sama juga panjang, sama dengan minggu lepas. Okey, sekarang kita masuk ayah. Baik, Emma ada alat ketuk dah? Kita pegang alat ketuk semua. Dan penonton di rumah pun dah boleh pegang alat ketuk. Cuma Ustaz punya alat ketuk dia besar sikitlah. Ya kan? Giant sikit. Dia giant sikit. Kalau yang besar ni tak boleh bagi guru kan dia hilang sabar dia pakai. Okey, baik, sekarang ni Ayah. Ini adalah nama budak ni lah. Baik. Nama budak ni Ayah. Baik. Ni kita punya prinsip kita satu huruf satu ketuk. Satu huruf satu baris, satu intonasi ketukan. Baik. Sama macam minggu lepas, satu ketukan ya. Baik, kita parking dulu, letak dulu. Baik, 1 2 3 Lagi sekali angkat tinggi sikit. Emma. Okey, 1 2 3 Cantik lagi sekali. 1 2 3 Mungkin dekat rumah pun sama-sama tengah ketuk tu. Yang ada pen kat meja tu pun boleh ketuk sama-sama ya. Okey, baik. 1 2 3 Lagi sekali. 1 2 3 Baik. Sebelah ni adalah huruf ya. Kita menggunakan pendekatan sama juga pada minggu lepas. Tarik pergi whiteboard, tulis huruf ya. Baris atas bunyi dia ya. Bila ada satu baris, maknanya satu intonasi ketukan. Baik. Ya ada berapa ketuk? Satu ketukan. Okey, 1 2 3 ya. 1 2 3 ya. Lagi sekali. 1 2 3 ya. Kalau Ustaz Abdullah, anak murid dia 10 orang ke belakang. Huda pun begitu 10 orang ke belakang. Imam pun 10 orang ke belakang. Maknanya kita buat satu kelas yang ramai. Baik, sekarang bacaan pendek. A, I, U. Ada berapa huruf di sini? 3 huruf. 3 huruf ada berapa intonasi ketukan? 3 ketukan. A, I, U. Ustaz buat dulu ya. A, I, U. Kanan, kiri, kanan. 1 2 3 A, I, U. Lagi sekali. 1 2 3 A, I, U. Bila ada anak murid yang tertinggal, dia akan terlebih ketuk. Akan terkurang ketuk. Bila terkurang ketuk tu, ulang lagi. Maka di situ ada proses pembelajaran yang lebih banyak. Baik. A, I, U, 3 ketukan. Ini bacaan pendek. Kita pergi bacaan mat, bacaan panjang. Hamzah dengan alif ni ada berapa ketukan? Ada 2 huruf ni. A dengan hamzah dengan alif ni ada 2 huruf. Bila 2 huruf, 2 intonasi ketukan. Okey, sama-sama. 1 2 3 Cantik. Lagi sekali. 1 2 3 I. Berapa huruf? 2 huruf lagi. Baik. I ada 2 intonasi ketukan. Baik. I. Okey, 1 2 3 I. 1 2 3 I. Baik. Kita nak sambung nanti. I. Ada 4 huruf Okey, baik, sama. 1 2 3 I. Cantik. Sambung ke 6 huruf ni. Jadi I U. 1 2 3 I U. Cantik. Lagi sekali. 1 2 3 I U.
Okey, dah tak payah tengok dah Ustaz. Dah tak payah tengok dah. Dia dah mahir kan. Okey, kita ambil tanwin sikit lagi. Tanwin. Tanwin ni ada dua baris. Bila dua baris, dua intonasi ketukan di sini. Baik. Hamzah alif sini baris atas sini nun yang tersembunyi itu. Ada dua ketukan. Baik. 1 2 3 sama juga Okey, kalau in ada 4 jugalah. In. Okey, 1 2 3 in. Pandai. Lagi sekali, kita sambung ke tiga hamzah ini. Di sini ada 6 intonasi ketukan. In, un. Okey, cuba sama-sama. 1 2 3 in, un. Kalau di rumah tu buat lagi bersama anak-anak, kan? Okey, baik. Sekarang bacaan pendek, bacaan mat, bacaan tanwin. Bila anak murid kita dah baca terus, dia akan sambung nanti. Kita buat kelas yang ramai, dia akan sambung. Bila sambung ni, baru dia akan dapat satu intonasi bacaan yang tertib. Satu. Maknanya Ustaz daripada huruf bacaan pendek tu terus sampai ke tanwin. Dia boleh sambung. Dia boleh sambung. Cuba saya buat dengan Ustaz Abdullah. Okey, kalau kita tengok a i u an in un. Sama-sama Ustaz Okey, 1 2 3 a i u an in un. Nak cuba boleh? Nak cuba? Try. Okey. Salah tak apa kan? Belajar. Salah tak apa. Sebab tu kita belajar. Okey. Sekarang kita sambung dua ni dulu. A I U Bunyi sini Okey, baik. 1 2 3 A I U Pandai. Okey. Iyalah baru. Tapi sangat berhati-hati. Yes. Kan fokus kan? Dia jadi fokus tak? Dia jadi tumpu betul. Bagi perhatian sungguh 100%. Ada orang kata, Ustaz, saya bukan 100%, 200% tumpu. Sebab takut salah ketukan. Bila salah ketukan kan malu orang lain tengok kan. Baik. Sekarang kita cuba sambung. A I U an in un. Sedaplah berlagu kan. Okey, baik. 1 2 3 A I U an in un. Yes. Berjaya, kan? Maknanya bila cantik dia bacaan dia, hujung dia ketuk prap, maknanya berjayalah tu. Anak murid kita akan dapat satu intonasi yang sangat-sangat cantik. Kan? Ni dekat dalam studio. Kalau kat luar ni mesti dia orang menjerit. Lagi happening Yes, suka dia dengar. Yes, berjaya mereka kata. Dan seronok. Mereka dapat satu pelajaran yang seronok. Begitu juga dengan terus. Okay, kalau kita ini sama pendekatan yang sama. Kalau kita tengok akala ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Kita ketuk sama-sama. 1 2 3 akala. Lagi sekali. 1 2 3 akala. Baik. Akala ada 2 huruf sini, 3 4. Akala. Okey, cuba sama-sama. 1 2 3 akala. Lagi sekali. 1 2 3 akala. Bagus. Okey. Akilun. Lun dia ada tambah sikit sebab ada tanwin ujung dia. Akilun. Ustaz buat dulu ya. Akilun. Dia mati kat sini pula. Okey, lagi sekali sama-sama. 1 2 3 akilun. Yes, ada sama. 5. Ada 5. Pandai. Mudah dapat dah tangkap. Okey, lagi sekali sama-sama. 1 2 3 akilun. Yes, saya yakin kat rumah pun tengah ketuk juga sama-sama anak-anak dia. Okey, dan akhir sekali akulun. 5 juga. Ustaz buat dulu. Akulun. Okey, sama-sama. 1 2 3 akulun. Yes, lagi sekali. 1 2 3 akulun. Di sini anak murid kita sangat-sangat seronok bila dah sujung. Kenapa? Dia nak sambung. Tak sabar. Dia tak sabar nak sambung. Okay. Kalau sambung kita tengok sambung dia akala.
Kita ambil dulu dua petak Ustaz. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Akala, akala. Yes. Dapat pun. Lagi sekali. Tak apa yakin lagi tu. Lagi sekali. 1, 2, 3. Akala, akala. Alhamdulillah. Okey, lagi kita sama-sama sini. Akala, akala, akilun. Ustaz buat dulu, takut salah nanti. Akala, akala, akilun. Okey, ada 5 kat sini. Okey, 1, 2, 3. Akala, akala, akilun. Yes, tepat. Tepat sekali. Itu pun jaga-jaga. Betul ke ni? Betul kat sini kan? Baik. Terus sampai habis. Okey. Okey. Akala, akala, akilun, akulun. Okey, cuba. 1, 2, 3. Akala, akala, akilun, akulun. Yes, tepat sekali. Memang pendapat, Baik. mudah pendapat. Baik Ustaz, seronok sebenarnya belajar Itu dia. ketuk-ketuk ni. Nak tanya juga itu tak kepada rasa. Ustaz Abdullah kita yang Okey. dulunya mengajar di sekolah biasa, iaitu Yes. mengajar Al-Quran dengan cara teknik yang lama kan Okey, Ustaz, dan yes. apabila telah mencuba teknik Al-Baghdadi, apa yang Ustaz dapat perbezaannya mengajar anak-anak dengan teknik ini Ustaz? Baik, terima kasih kepada Huda ya. Okey. Huda. Baik, sebenarnya pengalaman lah. Bila sebut tentang pengalaman ni memang berbagai-bagai lah kalau kita nak sebut tentang pengalaman. Sama ada mengajar orang dewasa, remaja, apatah lagi kanak-kanak. Kanak-kanak lagilah mencabar. Tapi saya nak fokuskan kepada mengajar orang dewasa. Mengajar orang dewasa ni sebenarnya lebih mencabar daripada mengajar kanak-kanak. Sebab orang dewasa ni pertama perasaan malu, perasaan segan. Jadi bila menyentuh tentang perasaan orang ni, perasaan malu, perasaan segan ataupun takut dia diketawakan, lebih-lebih pula umur dah sekian-sekian, tiba-tiba tak boleh baca Quran. Jadi malu. Saya nak cerita sampai ada seorang peserta kita, dia masuk ke kelas kita, kata, "Ustaz, jangan cerita dekat orang ni, saya mengaji ke tempat Ustaz." Allahu Akbar, sampai ke tahap itu malunya. Maksudnya malu dia supaya orang lain tak tahu yang dia ada mengikuti pengajian Al-Quran. Baik, jadi bila menyentuh tentang pengalaman saya lah secara peribadi, berbanding dengan kaedah-kaedah yang sebelum ini, sebab saya sebenarnya adalah guru kafa, kita mengajar di sekolah-sekolah rendah, kemudian saya pun terlibat dalam bidang pendidikan Al-Quran daripada awal lagi. Jadi kaedah-kaedah yang biasa itu memang satu kaedah yang baik, cumanya mungkin pendekatan yang agak berbeza. Kalau orang dulu hanya sekadar membaca, kemudian menyebut, tetapi tidak ada sesuatu alat bantuan yang mengajar. Dan saya ingin fokuskan kepada apa yang disebutkan di dalam kitab pendidikan ataupun buku pendidikan. Dia ada 3 elemen ataupun 3 faktor dalam strategi berkesan dalam untuk kita melahirkan pembelajaran yang terbaik. Adalah pertamanya dipanggil pemusatan guru. Dan yang keduanya pemusatan bahan. Dan yang ketiganya adalah pemusatan pelajar. Pemusatan ni maksudnya keterlibatan lah. Keterlibatan guru, keterlibatan pelajar dan keterlibatan bahan. Jadi kalau ada 3 faktor ini, insya-Allah proses pembelajaran itu akan berjaya dengan cemerlang. Jadi faktor-faktor inilah yang ada di dalam teknik Al-Baghdadi yang menyebabkan ramai peserta-peserta yang mengikuti program kita yang selama ni bosan belajar Al-Quran, dia rasa seronok, yang selama ni tak dapat, dia dah dapat. Dan selama ni yang tak lancar, dia dah lancar. Sebab proses kita itu berjalan. Dan satu lagi cabarannya mungkin Ustaz, orang dewasa ni dia tak sabar. Betul. Tak dia sabar nak habis. Betul. Dia kata cepat sikit lagi bagus kan. Baik, sedikit kata daripada Ustaz Ustaz kepada Rashid, mungkin kepada penonton yang masih belum lagi mendapatkan alatan dan juga buku khas untuk pelajaran Al-Baghdadi ni. Okey, kepada penonton-penonton, kita ada tawaran-tawaran istimewa pada penonton. Salah satunya, siapa-siapa yang ingin memiliki alat ketuk dan buku ini, boleh terus menghubungi kami di talian 019. Mesej saja ya. 019 2345 980. 019-2345-980. Dan kami tawarkan kepada organisasi jabatan kerajaan, NGO, swasta, sekiranya berminat untuk berkenal dengan kami boleh buat kursus asas secara percuma ke jabatan-jabatan. Sekiranya ada 50 orang ke atas yang membeli buku kami akan ajar insya-Allah di seluruh Malaysia. Ya. Telefon, nombor telefon yang tadilah
Dan yang terakhir sekali, kita ada sekarang sedang buat satu pengambilan intake baru untuk April. Jadi mana-mana dewasa, Mula 1 April ke? 1 April, 2 April mula. Mula 2 April. Jadi boleh Di mendaftar. mana lokasinya? Kita buat di seluruh Malaysia. Hubungi Boleh center-center. menghubungi kita punya HQ 0361854587. Itu HQ lah. Dan bila telefon, saya duduk di Seremban, dia akan bagi Seremban. Saya duduk di Perak, dia akan bagi Perak. 0361854587. Kalau di Shah Alam 0355233366 yang mungkin yang ada di tertera di Kelasnya TV. setiap hari. Kelasnya pagi ada, petang ada, malam ada. Seminggu sekali Seminggu sahaja. sekali. Seminggu 2 jam. sekali. Seminggu sekali sahaja. Fleksibel lah. Setiap sesi Bagaimana jam. yang ingin nak belajar setiap hari? Boleh? Dia nak lebih cepat lagi. Macam tadilah, kan kita buat seminggu sekali, dia punya package untuk 3 bulan. 12 Tapi siri. Ustaz, saya nak buat, boleh tak sekejap? Boleh kita kompreskan, jadikan dia sebulan. Mana dia datang Isnin, Selasa, Rabu. Isnin, Selasa, Rabu. Itu pun hanya 3 kali saja seminggu. Itu ada kelas khas atau bagaimana? Ya, sekelas khas. Kelas Kita khas asingkan lah, lah. kita Kita asingkan. Intensif kelas lah. Intensif kelas. Sebenarnya kita bukan boleh buat sebulan, seminggu pun kita boleh buat. Tapi mampu ke masyarakat datang untuk setiap hari. Betul. Tapi kalau ada permintaan, kita boleh buat. Ada permintaan, kita boleh buat. Sebab apa? Satu buku kita ni ada 22 muka surat. Kalau satu hari satu muka surat, 12 hari. 22 hari saja. 2 hari. Kalau satu jam satu muka surat, 22 jam sahaja. Kalau nak kira jam lah. Tapi kita asingkan, kita jadikan dia seliver-seliver untuk memudahkan. Dan Okey. akhir sekali kita ada buat kursus perunding untuk menjadi tenaga-tenaga pengajar pada minggu hadapan. Sebelah saja di Masjid Negara. Masjid 24, Negara. 25 Mac. 24, 25. Minggu hadapan. Yes. Hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi pada peserta-peserta yang ingin mengenali lebih rapat lagi di Kuala Lumpur, boleh terus menghubungi 0361854587. Baik. InsyaAllah. Terima kasih Itu Ustaz dia. Rashid dan juga Ustaz Abdullah. InsyaAllah, Sangat Mama. lengkap ni info tentang teknik Al-Baghdadi ni. Diharap anda juga di rumah yang dah mula nak berkenalan dengan Al-Baghdadi ni, jangan lupa hubungi mereka. Dan Kita Irma sambung ya. depan ada, insyaAllah. Minggu depan InsyaAllah, lah, jangan minggu lupa. depan masih lagi dalam bersama dengan teknik kami. belajar Al-Quran dengan cara Al-Baghdadi. Jadi siapa kat rumah, siapa yang masih belum ada alatan ni, boleh segera dapatkan, dan juga sebuah buku. Mana yang dah ada tu jangan lupa tunggu pukul 8 pagi minggu depan hari Sabtu. Hari Sabtu dan bersebut tentang Al-Quran ni, dan kalau kita insya-Allah kalau kita sentiasa mengajar Al-Quran, kita juga akan menjadi bidadari dunia di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebut Irma, pasal bidadari dunia, sebenarnya tadi kita akan bercerita tentang satu segmen program yang akan diadakan bertajuk Bidadari Dunia. selepas ini satu convention.